Bergerak kepada soal modal insan berpengetahuan, kreatif dan inovatif, program latihan akan dibentuk untuk mengasah kemahiran baru selaras dengan keperluan industri masa depan ke arah ekonomi berpendapatan tinggi dan maju. Bagi tujuan ini, pada tahun 2013, jumlah 3.7 bilion ringgit akan disediakan untuk melatih pelajar dalam bidang teknikal dan vocational. Setiap tahun, hampir 180,000 graduan berkelulusan diploma dan sarjana muda menamat pengajian daripada institusi pengajian tinggi. Untuk membantu mereka yang masih menganggur, maka kerajaan akan melancarkan Graduate Employability Blueprint pada penghujung tahun 2012. Rangka kerja ini memberi tumpuan untuk memperkokoh kebolehpasaran graduan. Dalam hal ini, kerajaan akan menubuhkan Graduate Employability Task Force dengan peruntukan sebanyak 200 juta. Kerajaan juga telah melaksana program skim latihan Satu Malaysia atau dikenali sebagai SLIM yang bertujuan untuk meningkatkan tahap kebolehpasaran graduate melalui latihan soft skills dan on-job training di syarikat swasta melalui galakan potongan cukai 2 kali ke atas perbelanjaan oleh pihak syarikat. Galakan ini telah diberi mulai 1 Jun 2012 sehingga tahun 2016. Kerajaan juga memperuntukkan 440 juta ringgit kepada Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran bagi memberi pinjaman kepada pelatih untuk menjalani latihan kemahiran. Langkah ini akan dapat memanfaatkan hampir 40,000 pelatih di peringkat sijil kemahiran Malaysia tahap 1 hingga 5. Kerajaan juga memperuntukkan 366 juta bagi menaik taraf serta pembelian peralatan institusi latihan perindustrian dan Institut Kemahiran Belia Negara. Pelbagai program latihan dan kemahiran akan dilaksanakan selaras dengan matlamat mentransformasikan industri utama negara berteraskan kepada teknologi tinggi, berinovatif serta berpendapatan tinggi. Kerah ini tumpuan akan diberi bagi melahirkan tenaga kerja profesional yang berbakat di dalam industri terpilih, termasuk industri minyak dan gas, perkapalan, ICT, kreatif serta bioteknologi. Bagi tahun 2013, dijangka 5,000 latih akan menyertainya. Di samping itu, Petronas akan menggunakan kemudahan AKBN di Pengerang, Johor untuk melatih seramai 300 orang belia menjelang akhir tahun ini dalam bidang minyak dan gas bagi memenuhi keperluan projek rapid. Kerajaan sedar tentang pelajar miskin. Masyarakat India, terutama dari estet-estet yang tidak memperolehi keputusan yang baik dalam peperiksaan dan tidak berpeluang untuk mendapat pekerjaan. Selaras dengan itu, kerajaan menyediakan peruntukan sebanyak 50 juta ringgit untuk melatih 3,200 pelajar masyarakat India bagi melengkapkan mereka dengan kemahiran selaras permintaan pasaran. Latihan ini akan dikendalikan oleh Institut Latihan Perindustrian dan College-College di bawah skim latihan dual nasional. Bagi memastikan golongan pekerja swasta sentiasa sehat dan produktif dalam menyumbang kepada pembangunan syarikat dan ekonomi negara, aspek kesihatan mesti diberi keutamaan. Untuk ini, Perkeso akan menyediakan peruntukan sebanyak 200 juta ringgit bagi membolehkan ahlinya seramai 1.4 juta orang menjalani pemeriksaan kesihatan secara percuma di hospital kerajaan ataupun klinik panel Perkeso. Pemeriksaan kesihatan ini bertujuan untuk mengesan penyakit tidak berjangkit kepada semua pekerja yang berumur antara 40 hingga 55 tahun. Tuan Yang Dipertua, fokus ketiga, membudayakan inovasi, meningkat produktiviti. Bagi membolehkan PKS menggunakan harta intelek
sebagai nilai komersial dan instrumen untuk mendapatkan pembiayaan memajukan perniagaan, satu model penilaian harta intelek akan diwujudkan bagi membenarkan ia dinilai secara komersial dan seterusnya digunakan sebagai cagaran membolehi pembiayaan dari institusi kewangan. Bagi maksud ini, langkah-langkah berikut akan dilaksanakan. Pertama, mewujudkan skim dana pembiayaan harta intelek berjumlah RM200 juta. Skim ini akan ditawarkan oleh Malaysia Debt Ventures. Kerajaan akan memberi subsidi kadar faedah sebanyak 2% dan jaminan sebanyak 50% melalui Credit Guarantee Corporation. Dan kedua, menyediakan peruntukan sebanyak RM15 juta bagi program latihan penilai harta intelek, tempatan, kendalian perbadanan harta intelek serta mewujudkan platform pasaran harta intelek. Aktiviti R&D pula akan terus diberi penekanan. Pelbagai penemuan dan hasil R&D institusi penyelidikan awam berpotensi untuk dikomersialkan. Maka kerajaan memperuntukkan banyak RM600 juta kepada 5 buah universiti penyelidikan bagi menjalankan penyelidikan berimpak tinggi dalam bidang strategik seperti nanoteknologi, otomotif, bioteknologi serta aeroangkasa. Untuk rancangkan aktiviti pengkomersialan penemuan R&D, institusi penyelidikan awam, kerajaan mencadangkan galakkan cukai sedia ada bagi pengkomersialan penemuan R&D berasaskan sumber diperluaskan kepada aktiviti berasaskan bukan sumber yang digalakkan di bawah Akta Penggalakan Pelaburan 1986. Galakan cukai tersebut adalah pertama, syarikat yang melabur dalam syarikat subsidiarinya yang menjalankan aktiviti mengkomersialkan penemuan R&D diberi potongan cukai bersamaan dengan jumlah pelaburan yang dibuat dalam syarikat subsidiari tersebut. Kedua, syarikat subsidiari yang menjalankan aktiviti mengkomersialkan penemuan R&D diberi pengecualian cukai pendapatan sebanyak 100% ke atas pendapatan berkanun untuk tempoh 10 tahun. Merujuk usahawan muda tempatan, semangnya didapati mereka mempunyai idea dan produk inovatif yang boleh diketengahkan ke peringkat antarabangsa, namun berhadapan sumber pembiayaan terhad. Oleh itu, sebagai sumber pembiayaan alternatif, penglibatan secara langsung pelabur pemangkin atau angel investors di peringkat awal perniagaan adalah amat penting bagi merealisasikan pelaburan dan daya saing syarikat teroka. Sehubungan itu, kerajaan mencangkan potongan cukai bersamaan jumlah pelaburan oleh pelabur pemangkin dalam syarikat teroka dibenarkan ditolak daripada semua jenis pendapatannya. Tuan Yang Dipertua, bagi memastikan pembangunan inklusif, kerajaan akan terus merancang dan laksanakan program serta aktiviti berintensifikan pengetahuan, kreativiti dan inovasi. Menuju ke tahun 2020, di sebuah negara maju berpendapatan tinggi, inovasi akan terus diperkokoh dan diarus perdanakan dalam sektor dan segenap lapisan masyarakat. Melalui bajet 2013, inisiatif ini akan diambil oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dengan kerjasama Agensi Inovasi Malaysia dan Pertubuhan Bukan Kerajaan. Dalam bajet 2010, kerajaan telah mewujudkan skim pembiayaan teknologi hijau atau SPTH dengan dana berjumlah RM1.5 bilion untuk tempoh 3 tahun yang akan berakhir pada 31 Disember 2012. Dana ini membolehkan syarikat pengeluar dan syarikat pengguna teknologi hijau buat pinjaman mudah dengan kerajaan, nanggung subsidi 2% daripada jumlah kadar faedah dan jaminan kerajaan 60%. Sehingga kini, hampir RM800 juta telah diluluskan kepada 50 syarikat tempatan. Bagi merancangkan lagi pengeluaran,
dan penggunaan produk berasaskan teknologi hijau. Dana skim ini akan ditambah sebanyak RM2 bilion dan tempoh skim SPTH ini dilanjutkan untuk tempoh 3 tahun lagi, iaitu sehingga 31 Disember 2015. Tuan Yang Dipertua, fokus keempat, konsolidasi fiskal dan mempercekap penyampaian perkhidmatan awam. Sungguhnya kerajaan komited dalam memastikan defisit fiskal terus berkurangan dan negara berada pada landasan yang betul bagi mencapai bajet berimbang. Dalam hal ini, semua kementerian dan agensi perlu memastikan peruntukan mengurus dan pembangunan dibelanjakan bagi perkara yang benar-benar perlu dan penting dalam menyokong pelaksanaan dasar dan program negara. Kerajaan akan memastikan hutang kerajaan persekutuan tidak melebihi paras 55% kepada KDNK dan defisit fiskal terus berkurangan kepada 3% menjelang tahun 2015. Antara langkah yang akan telah diambil termasuk memastikan kutipan hasil ditingkatkan dan mengukuhkan sistem percukaian dan memastikan semua perolehan dan pembelian kerajaan adalah berdasarkan prinsip value for money. Selain daripada peralihan sistem subsidi pukal kepada subsidi bersasar, kajian semula sistem percukaian kebangsaan akan diteruskan bagi memastikan sistem cukai negara akan lebih menggambarkan kedudukan kewangan setiap isi rumah. Peralihan daripada sistem cukai berasaskan pendapatan pada sistem cukai yang lebih menyeluruh serta saksama akan pada analisa akhirnya memanfaatkan semua rakyat Malaysia. Langkah ini tidak dilaksanakan secara tergesa-gesa maupun sembrono, tetapi setelah kajian teliti dan pelaksanaan penuh tertib. Ia tidak akan mengesankan rakyat terbanyak, khususnya golongan berpendapatan rendah serta kesederhana, kerana perkara-perkara asas sama makanan perumahan maupun pengangkutan awam akan terus dilindungi. Pelaksanaan struktur baru cukai ini sudah menjadi sebagai satu imperatif nasional bagi memastikan kelestarian sistem kewangan negara terus utuh untuk generasi masa depan Malaysia. Kerajaan tidak akan mengelak dari mengambil tindakan yang betul walaupun ianya penuh liku. Bagaimanapun, ruang masa yang mencukupi akan tetap disediakan oleh kerajaan agar semua pihak dapat membuat persiapan yang sewajarnya. Penerimaan rakyat ke atas inisiatif baru ini akan diperolehi dengan program penerangan, pendidikan serta rundingan secara intensif. Tuan Yang Dipertua, dalam memberi perkhidmatan terbaik, penjawat awam mesti menerapkan budaya produktiviti, kreativiti dan inovasi. Amalan kerja pula mestilah cepat, tepat dan berintegriti. Langkah ini akan mencetuskan paradigma baru dan seterusnya meningkatkan keyakinan rakyat terhadap prestasi perkhidmatan awam lebih efisien, efektif serta responsif. Kerajaan tidak lupa akan jasa pesara yang pernah mencurahkan khidmat bakti dan memberi perkhidmatan terbaik kepada negara. Sebagai itu, kerajaan akan menyelaras semua pencen pesara kerajaan yang telah khidmat sekurang-kurangnya 25 tahun dengan menaikkan pencen minimum daripada RM720 kepada RM820. Pelarangan pencen ini akan mengambil kira bayaran pencen bermula 1 Januari 2012. Langkah ini melibatkan seramai 50,371 pesara termasuk penerima pencen terbitan dengan peruntukan tambahan sebanyak 60 juta setahun. Sebagai pengiktirafan pada golongan warga emas, kerajaan mencadangkan caj bayaran pemprosesan pasport dikurangkan sebanyak 50%, iaitu daripada RM300 kepada RM150 untuk tempoh sah laku 5 tahun.
Manakala bagi caj bayaran pengurusan pasport untuk tempoh 2 tahun dikurangkan kepada RM80. Pengurangan caj bayaran pasport ini juga diperluaskan kepada kanak-kanak yang berumur 12 tahun ke bawah. Kadar bayaran baru ini akan berkuat kuasa pada Januari 2013. Tuan Yang di-Pertua, bagi memastikan Angkatan Tentera Malaysia mempunyai modal insan berpengetahuan dan berkemahiran tinggi serta merealisasikan visi dan hal tuju strategik ATM sesuai dengan keperluan semasa, kerajaan bersetuju untuk menambah baik skim perkhidmatan ATM. Sehubungan itu, syarat lantikan bagi skim perkhidmatan ATM telah ditambah baik dengan layakan masuk bagi pegawai ditingkatkan kepada ijazah sarjana muda kepujian dan bagi askar-laskar kelayakan masuk minimum ditingkatkan kepada peringkat SPM dan diploma berdasarkan skop tugas. Mengalkira keunikan perkhidmatan ATM, kerajaan bersetuju untuk meningkatkan peluang kenaikan pangkat anggota ATM melalui kaedah kenaikan secara time-based anggota berpangkat private ke Lance Corporal dan Corporal dalam tempoh 8 tahun dengan memenuhi syarat-syarat serta prestasi yang memuaskan. Ini adalah bagi meningkatkan peluang kemajuan kerjaya serta motivasi anggota ATM. Usaha ini akan memberi faedah kepada 78,123 anggota dan melibatkan peruntukan sebanyak RM107 juta. Di samping itu, kerajaan juga bersetuju memberikan bayaran insentif khas dengan kadar RM200 sebulan kepada semua pegawai dan anggota ATM seramai 125,708 orang berkuat 1 Januari 2013. Langkah ini akan melibatkan implikasi kewangan sebanyak RM301 juta. Kerajaan menghargai peranan Pasukan Simpanan Angkatan Tentera sebagai pelengkap dan sokongan pada Angkatan Tetap ATM. Bagi menghargai sumbangan mereka, kerajaan bersetuju untuk menyelaras allowance khidmat bertugas daripada RM4 sejam bagi anggota biasa pada RM6 sejam dan RM5.80 sejam kepada RM7.80 sejam, melibatkan 65,000 anggota simpanan Angkatan Tentera yang merangkumi askar wataniah serta pasukan simpanan sukarela tentera laut dan udara di seluruh negara. Kadar baru ini telah pun dikuatkuasakan untuk rela JEPAM dan PVR sebelum ini. Kerajaan juga tidak lupa jasa bakti pahlawan negara. Untuk membantu bekas tentera yang bersara awal berkhidmat kurang daripada 21 tahun serta tidak berpencen, kerajaan bersetuju untuk memberi sumbangan sebanyak RM1,000 secara one-off kepada mereka. Peruntukan sebanyak RM224 juta yang melibatkan 224,000 bekas tentera yang tidak melibatkan mereka yang ditamatkan perkhidmatan kerana kes tata tertib atau jenayah akan dikongsi bersama oleh kerajaan dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Kerajaan juga akan memperkenalkan skim pelindungan insurans berkelompok kepada anggota tentera dan polis yang sedang berkhidmat dengan peruntukan RM12 juta. Skim ini akan memberi had pelindungan maksimum sehingga RM15,000 kepada hampir 242,000 anggota tentera dan polis. Pada masa ini, kerajaan meminjam sebanyak RM6 bilion setahun untuk membiayai keperluan pinjaman perumahan pejabat awam yang diuruskan oleh bahagian pinjaman perumahan Kementerian Kewangan. Sebagai sebahagian daripada usaha konsolidasi fiskal dan mengurangi beban tanggungan kewangan kerajaan, BPP akan disusun semula di mana kerajaan melantik panel bank komersial untuk menguruskan pinjaman perumahan kerajaan yang baru berkuat kuasa Januari 2013. Segala manfaat dan bantuan sedia ada yang dinikmati oleh pejabat awam akan tetap dikekalkan, malah ditambah baik. Pejabat awam masih tetap bayar 4% kadar faedah ke atas pinjaman perumahan. Selain itu, pada masa ini, wang proses yang dikenakan
Setiap permohonan pinjaman perumahan pejabat awam adalah sebanyak RM1 bagi setiap RM1,000 pinjaman yang dipohon bagi pinjaman kali pertama dan RM2 bagi pinjaman kali kedua, bagi mengurangkan beban kewangan, memudahkan kelulusan pinjaman. Kerajaan bersetuju untuk menetapkan wang proses ini pada kadar RM100 bagi setiap permohonan tanpa mengambil kira jumlah pinjaman yang dipohon. Kerajaan turut memberi perhatian untuk meringankan beban kos sara hidup bagi pelatih-pelatih yang mengikuti kursus pra-perkhidmatan di peringkat ijazah, diploma dan sijil. Dengan ini, kerajaan bersetuju menaikkan kadar allowance pra-perkhidmatan yang melibatkan 31,135 pelatih. Skim perkhidmatan yang terlibat adalah pegawai perkhidmatan pendidikan siswazah, penolong pegawai kesihatan persekitaran, penolong pegawai perubatan, penolong pegawai farmasi, juru X-ray, jururawat pergigian, juru pulih perubatan, juru teknologi makmal perubatan, juru teknologi pergigian, jururawat masyarakat, pembantu awam dan pembantu pembedahan pergigian. Untuk ini sebanyak RM84.2 juta disediakan. Tuan Yang di-Pertua, fokus kelima, sejahterakan rakyat. Dan juga kerajaan juga akan menyediakan RM6 bilion pada tahun 2013 di bawah inisiatif pembiayaan swasta yakni PFI 2 untuk melaksanakan pelbagai projek dan program untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan memacu pertumbuhan ekonomi negara. Antara projek yang telah dikenal pasti termasuk membaik pulih dan menyelenggara sekolah serta klinik kesihatan, projek perumahan, projek tangki air, rancangan tebatan banjir dan penyediaan kemudahan sukan. Tuan Yang di-Pertua, kerajaan telah memperkenalkan langkah mengurangkan kadar jenayah sebagai salah satu inisiatif di bawah NKRA. Usaha mengurangkan kadar jenayah akan terus dipertingkatkan. Untuk tujuan ini, peruntukan sebanyak RM591 juta akan disediakan bagi tahun 2013 untuk melaksanakan langkah-langkah berikut. Pertama, menambah bilangan pejawatan baru Polis Diraja Malaysia pada tahun 2013 untuk melaksanakan tugas-tugas rondaan dan pencegahan jenayah serta menaik taraf infrastruktur dan menyediakan peralatan moden. Kedua, menubuhkan unit rondaan bermotosikal memantau kawasan perumahan. Untuk ini, kerajaan akan menyediakan 1,000 buah motosikal baru dengan peruntukan sebanyak RM20 juta. Ketiga, menambah bilangan ahli pasukan sukarelawan polis sampai 10,000 orang dengan peruntukan RM70 juta bagi membantu polis membenteras jenayah. Dan keempat, menambah pemasangan sistem kamera litar tertutup atau CCTV sebanyak 496 unit di 25 buah pihak berkuasa tempatan di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Tuan Yang di-Pertua, kerajaan sedar akan tugas tanggungjawab berat pegawai dan anggota Polis Diraja Malaysia. Kepada warga PDRM, saya mendengar rintihan mereka tentang beberapa anomali yang wujud, terutamanya dalam perjawatan untuk para pegawai. Kerajaan mendengar dan mengambil maklum, kita tidak sekali-kali mengambil mudah tentang soal ini. Kerajaan telah pun mengarahkan Jabatan Perkhidmatan Awam agar kajian komprehensif dilakukan untuk menambah baik laluan kerjaya warga PDRM. Kajian dan segala cadangan yang dibuat hendaklah merundingi semua stakeholders dan hendaklah dilaksanakan dalam masa yang terdekat ini. Kerajaan komited memastikan setiap rakyat yang dituduh di mahkamah mempunyai pembelaan sesuai dengan hak mereka yang dijamin oleh perlembagaan dan telah memberi geran pelancaran sebanyak RM14 juta
kepada Yayasan Bantan Guaman Kebangsaan. Kerajaan dengan ini menambah 20 juta lagi peruntukan untuk tahun 2013. Tuan Yang Dipertua, pelibatan swasta dan komuniti setempat secara menyeluruh bersama kerajaan adalah penting bagi memastikan Malaysia menjadi sebuah negara yang selamat. Sehubungan itu, kerajaan akan melaksanakan inisiatif-inisiatif berikut. Pertama, menyokong peranan persatuan penduduk bagi tujuan menggalakkan aktiviti rondaan di kawasan kejiranan. Untuk ini, kerajaan bercadang memberi geran berjumlah RM10,000 kepada 4,025 persatuan penduduk yang berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia dengan kos sebanyak RM40 juta. Kedua, pertingkatkan peranan rukun tetangga dalam bantu menjaga keselamatan kawasan perumahan. Untuk tujuan ini, kerajaan mensasarkan 6,500 penubuhan kawasan rukun tetangga menjelang tahun 2013. Kerajaan akan memperuntukkan RM39 juta bagi membiayai aktiviti KRT. Ketiga, menyediakan sepasang pakaian seragam untuk 300,000 anggota rela yang aktif dengan peruntukan sebanyak RM90 juta. Keempat, tolakkan sepenuhnya perbelanjaan pemasangan alat kawalan keselamatan bagi syarikat-syarikat dalam tahun yang sama ia dibelanjakan berbanding dengan tolakan semasa 8 tahun di bawah galakan allowance modal dipercepatkan. Kerajaan juga bersetuju galakan yang menarik ini turut diberi kepada syarikat pemaju perumahan. Tuan Yang Dipertua, pastinya kerajaan terus komited untuk membasmi gejala rasuah. Bagi tahun 2013, sebanyak RM276 juta akan diperuntukkan kepada SPRM bagi memeteras rasuah. Untuk ini, kerajaan bersetuju menambah sebanyak 150 perjawatan tambahan setiap tahun sehingga mencapai 5,000 anggota. Langkah ini diharap akan dapat menyokong kerajaan memperbaiki kedudukan negara dalam indeks persepsi rasuah. Tuan Yang Dipertua, kerajaan telah melancarkan program transformasi luar bandar atau RTP bagi mengukuhkan pembangunan kawasan luar bandar. Untuk komuniti di bandar pula, sukacita saya mengumumkan projek transformasi bandar atau UTP sejumlah RM200 juta disediakan bagi maksud ini. Bagi memastikan penyelarasan strategik di antara RTP dan UTP, National Strategic Coordination Unit akan diwujudkan di bawah Kementerian Kewangan. Urban Transformation Program adalah inisiatif kerajaan dalam pembangunan komuniti bandar bagi memastikan kesinambungan perkhidmatan kerajaan dan swasta yang efisien, cepat dan mudah diakses. UTP dilaksanakan dengan mengubah sesuai bangunan kerajaan sedia ada yang kosong atau mengoptimumkan penggunaan bangunan dengan kos yang minimum. Sebagai contoh, di UTP, rakyat boleh membuat pasport antarabangsa dalam tempoh 1 jam sahaja, membayar zakat, bil utiliti, cukai pintu, membeli kain dan buku serta menjalankan aktiviti riadah seperti futsal dan gym. Keunikan UTC ini, ia beroperasi bermula dari 8.30 pagi hingga 10 malam 7 hari seminggu. Di bawah UTP, kerajaan telah melancarkan 2 pusat transformasi bandar atau UTC iaitu di Melaka dan Kuala Lumpur. Kini UTC Kuala Lumpur menerima purata seramai 4,000 orang sehari. Pelaksanaan UTC akan diperhebatkan dan dilaksanakan secara berperingkat di 6 bandar utama iaitu Alor, Kuantan, Ipoh, Johor Bahru, Kota Kinabalu dan Kuching. Di luar bandar, kerajaan telah membuka pula Pusat Transformasi Luar Bandar atau RTC di Gopeng, Perak dan Wakaf Cik Yeh, Kelantan bagi menyediakan sebuah pusat integrasi perkhidmatan meliputi pengumpulan, pemrosesan dan pengedaran hasil pengeluaran pertanian, perbankan dan insuran, khidmat nasihat perniagaan, latihan dan kemahiran, klinik serta ruang niaga. Berdasarkan manfaat yang diterima, kerajaan akan memperluaskan RTC ke Melaka, Johor, Pahang, Sabah dan Sarawak.
Selain itu, kerajaan juga akan menaik taraf medan info desa seluruh negara sebagai mini RTC. Kawasan luar bandar akan terus dibangunkan bagi mengurangkan jurang pembangunan bandar dan luar bandar. 4.5 bilion ringgit akan disediakan melaksanakan pelbagai projek pembangunan pada tahun 2013. Termasuk pertama sebanyak 1.2 bilion ringgit disediakan untuk melaksanakan 441 km projek jalan luar bandar dan jalan perhubungan desa yang akan memanfaatkan 220,000 penduduk. Kedua, sebanyak 1.6 bilion ringgit diperuntukkan untuk projek infrastruktur utiliti luar bandar bagi projek bekalan air kepada 24,000 buah rumah dan projek penyambungan bekalan elektrik pada 19,000 buah rumah. Ketiga, sebanyak 137 juta ringgit diperuntukkan bagi membiayai program Desa Lestari melibatkan 29 buah kampung di seluruh negara dan memanfaatkan 38,000 penduduk. Keempat, sebanyak 88 juta ringgit diperuntukkan bagi melaksanakan program pembangunan ekonomi dan projek bekalan air bagi masyarakat orang asli. Kelima, sebanyak 100 juta ringgit bagi membekal 40,000 tangki air menggunakan kaedah tadahan air hujan khususnya di kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak. Tuan Yang di-Pertua, kerajaan akan terus memastikan rakyat dapat menikmati perkhidmatan kesihatan yang memuaskan. Bagi tahun 2013, kerajaan memperuntukkan sebanyak 19.3 bilion ringgit untuk perkhidmatan mengurus dan pembangunan. Pembukaan klinik Satu Malaysia telah mendapat sambutan baik dan beri manfaat dalam meringankan kos rawatan selain memudahkan akses bagi mendapatkan rawatan. Itu kerajaan akan memperuntukkan 20 juta ringgit bagi membuka tambahan 70 klinik pada tahun 2013. Klinik Satu Malaysia juga akan mula menyediakan perkhidmatan ujian kolesterol dan glukosa serta ujian urin kepada mereka yang memerlukan. Selain itu, banyak 100 juta ringgit diperuntukkan untuk membaik pulih 350 klinik di seluruh negara di samping menambah 150 buah mesin dialisis di pusat hemodialisis kerajaan seluruh negara. Tuan Pertua, untuk meringankan beban pekerja-pekerja yang mengidap penyakit terminal, kerajaan telah bersetuju supaya pekerja-pekerja yang mencarum boleh mengeluarkan simpanan mereka sepenuhnya dengan KWSP tertakluk kepada syarat-syarat yang ditentukan.